Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi ada satu lagi kes petition untuk membatalkan keputusan pilihan raya. Kali ini melibatkan di Parlimen Putrajaya, iaitu bekas Menteri Pendidikan, iaitu Razzie Jidin. Dan peguam Razzie Jidin sendiri ialah Taqiyuddin. Dalam jawapan Taqiyuddin itu, dia kata ini tidak boleh jadikan kes kerana tidak ada petition itu tidak ada detail. Jadi ini pendapat saya saja. Sejak dari beberapa bulan yang lalu, benda ni jadi kes yang sangat famous. Apalagi dengan terbuktinya ataupun terbongkarnya satu video di mana seorang pakcik tua tu dengan songkok putih di atas kepala, lebay di atas kepala lah. Dia memberikan wang kepada beberapa orang dengan kata, wallahi saya undi PAS. Yang saya hairan, yang saya punya pendapat inilah, bukan hairan. Kan baik begini supaya dapat trace betul-betul, senang begini. Pergi cari orang yang beri rasuah itu, yang di dalam gambar itu. Saya percaya polis Malaysia champion. Polis Malaysia terbaik. Boleh pergi siasat di mana itu orang, siapa itu orang, pergi cari dia dan siasat dia. Selepas sudah siasat dia, saya pasti banyak misteri boleh terungkai. Pergi tanya dia dari mana dia dapat arahan buat begitu, ada arahan ke tidak. Lepas tu pergi tanya dia dari mana dapat duit. Saya percaya polis Diraja Malaysia dan ASPRM ada teknik-teknik, ada cara-cara yang bersesuaian untuk menyiasat supaya dapat trace. Akhirnya kita akan ketahui dalang siapa sebenarnya yang memberikan arahan. Dan kalau tiada dalang, senang. Kalau tiada dalang, kerana dia sendiri yang beri itu rasuah, dialah yang perlu didakwa, dialah yang perlu disiasat. Jadi kalau dia tidak mau ditangkap, didakwa, dipenjarakan, mesti dia terpaksa juga beritahu siapa dalang dia, siapa yang suruh dia, dari mana duit dia dapat. Jadi kecualilah dia sedia, dia rela untuk dipenjara demi orang lain. Jadi pada hemat saya begitu lebih baiklah. Jadi sama juga dengan apa yang berlaku di Putrajaya. Boleh kalau dapat dibuktikan, ada video kah, ada orang yang boleh jadi saksi kah, siapa yang bagi itu duit, pergilah siasat orang yang membagi duit itu. Pergi siasat, lepas itu tanya dia, siasat dia, siapa dalang. Kalau tiada dalang, dia sendiri jadi dalang, dia sendiri yang bagi itu duit, dialah yang kena tangkap. Begitu kan bagus. Jadi seperti pedang bermata dua, pada masa yang sama kedua-dua ada dia punya manfaat, yaitu Razzie Jidin boleh bersih namanya, dan pada masa yang sama orang yang bersalah yang telah menyebabkan kerosakan teruk kepada imej Perikatan Nasional dapat ditangkap. Apa pendapat kamu pula? Boleh tinggalkan komen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dijangkakan mungkin ada banyak lagi selepas ini pendedahan demi pendedahan,
petition keputusan pilihan raya yang lalu mau supaya dijadikan batal dan tidak sah. Okey, nanti ada pula orang tak puas hati kata kerajaan sekarang itu ini guna kuasa untuk buat ini itu dakwa. Bukan salah guna kuasa, tapi itulah yang patut dilakukan. Cuma sekali lagi, Malaysia sudah lama tidak biasa dengan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini. Pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang rasuah, pemimpin-pemimpin yang hanya gila kuasa, tidak biasa dengan apa yang Anwar buat ini. Sehingga mereka pun melemparkan banyaklah tuduhan kepada kerajaan ini. Kerajaan yang mau membersihkan negara ini dilemparkan dengan tuduhan kerana tidak biasa dengan keadaan yang mana kerajaan betul-betul serius membentras salah guna kuasa, ketirisan, rasuah, dan base-nya lagi pula, Agung sendiri dalam titahnya di Dewan Rakyat menyatakan bahawa benar perlu dilakukan. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Itu hari, saya masih ingat lagi. Ada satu laporan berita mengatakan Sultan Kedah, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah pernah menegur Tibai ke apa tu, tapi tegurlah, pernah menegur Sanusi di depan pegawai-pegawai daerah kalau tidak silap, ataupun di depan orang lain lah yang pasti. Dia Baginda berkata Sanusi perlu berbaik-baik dengan kerajaan pusat, dengan Anwar Ibrahim. Janganlah melawan sangat, sebab akhirnya nanti perlu juga bantuan daripada dia. Jadi sekarang sudah terbukti Sanusi pun perlu bantuan daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya. Berkaitan dengan lapangan terbang Kulim yang memang memerlukan bantuan ataupun sokongan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sanusi tiba-tiba membuat satu pengumuman yang agak mengejutkan juga. Beliau berkata Perdana Menteri belum dapat gambaran sebenar projek lapangan terbang Kulim. Kenapa tak dapat beri gambaran sebenar? Kenapa susah mau beri gambaran sebenar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pandaikah tengok gambaran sebenar? Itu persoalan dialah. Tapi kita berharap semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat juga membantu projek ini supaya dapat dibuktikanlah bahawa kerajaan perpaduan ini tak pilih bulu. Projek projek mega Kedah Aerotropolis yang merangkumi beberapa komponen termasuk lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP merupakan projek berimpak tinggi yang dibangunkan melalui pelaburan syarikat swasta tempatan tanpa melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan. Oh, begitu. Tak melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan. Sehubungan itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berkata, apa yang diperlukan kerajaan negeri ialah kerjasama daripada agensi persekutuan untuk memudah cara sebarang urusan berkaitan bidang kuasa kerajaan persekutuan seperti dalam urusan dengan Kementerian Pengangkutan. Nah, ada juga. Katanya dalam kedudukan keuangan yang kurang memberansangkan, kerajaan negeri Kedah memilih untuk melaksanakan projek berkenaan secara pelaburan swasta atau PFI sepenuhnya. Secara umum projek ini adalah katalis yang berpotensi tinggi
untuk menarik kemasukan pelabur asing melalui pembukaan kawasan perindustrian baru berasaskan industri berteknologi tinggi, aero angkasa dan penerbangan, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Dalam pembentangan Belanjawan 2023 pada Jumaat yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan cadangan membesarkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS di Subang Selangor, namun bercadang untuk menghentikan pembinaan KXP. Anwar dipetik sebagai berkata pembesaran dua lapangan terbang itu dijangka memanfaatkan pertumbuhan ekonomi pada kos jauh lebih rendah berbanding dengan cadangan untuk pembinaan KXP yang dianggarkan berbelanja 7 bilion sekaligus tidak boleh dipertimbangkan dalam keadaan sekarang, katanya. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, dalam konteks LTAPP, KXP tidak akan menjadi pesaing kepada lapangan terbang itu kerana KXP akan beroperasi sebagai hub kargo manakala segmen penumpang belum dipertimbangkan. Katanya justru LTAPP boleh terus memberi fokus kepada perkhidmatan yang ditawarkan dan menerima bahawa projek KXP adalah untuk menjadi pelengkap bukannya pesaing kepada lapangan terbang itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.